adik saya lah, adik saya semua perempuan. So orang perempuan mengalang pakai baju kelawar kan. Sampai adik saya 2-3 orang, semua orang sama jadi. Bila tidur, dia punya baju kaftan tu kena sengkap, kena angkat. Dia tak sedar. Bila pagi-pagi kadang mak saya nak kerja, budak-budak ni sembahyang subuh. Tengok terperanjat lah, macam mana boleh sampai terbuka macam ni kan. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Kamil. Apa khabar Iwan? Kawan baik Abang Kamil. Orang mana Abang Kamil ni? Saya orang Ampang je. Ya, Abang orang Ampang dan Abang adalah kali pertama singgah di dalam bilik gelap. Ya betul, sebelum ni saya selalu dengar-dengar lah dekat YouTube. Oh ya Dekat ke? sini. Okay, tadi Abang cakap tadi Abang ada tengok DYT. Apa salah satu cerita yang pernah Abang dengar DYT? Oh, antaranya yang ada yang brother tu kena toron tu. Oh, kena toron juga Abang ingat Yang kena toron juga Abang ingat Okey, itu berkenaan dengan jin tu lah kan. Abang tu. Okey, betul. Betul. Itu lah, ada juga dengar lain, tapi kalau tanya tiba-tiba tak dapat lah nak ingat. tak apalah, tapi ingat kena toron tu paling ingat lah tu. Itu paling kuat dia ingat tu bang kan. Sebab okey, saya nak beritahu korang semua, benda tu, perkara tu adalah perkara yang benar berlaku. Okey, bukan dibuat-buat. Tak ada siapa nak mengaibkan diri dengan cerita sebegitu. Dan itu adalah pengalaman yang tak semua orang akan kongsikan yang dia kena toron. Bak kata abang ni, Abang Kamil. Yalah, Abang Kamil, masa diberikan 15 minit saja. 10 minit nanti akan bunyi tangisan. Okey, nanti kalau boleh abang cerita dalam keadaan relax saja. Jangan terlalu terburu-buru. Pasal masa tu jangan risau, saya akan lebihkan sedikit. Dan satu lagi, apa-apa cerita kita akan post di mana-mana platform. Untuk Abang Kamil, okey ke tidak? Okey, no problem. Okey. Okey, Assalamualaikum para pendengar semua. Nama saya Kamil. Saya nak cerita pengalaman saya ketika saya mula-mula kerja dululah. Masa mula-mula kerja dulu, tak banyak pilihan. Saya hanya dapat kerja malam masa tu. So, kerja si malam lah. Company multinational dekat international dekat Bukit Jalil. Nama company saya tak boleh lah expose. Okey, ada isu lain nanti. Okey. So, saya ditempatkan dalam shift US. Waktu tu baru-baru kerja. So apa-apa yang kerja yang bayar yang agak masuk saya ambil lah. So ketika tu saya mula-mula saya dapat join satu team ni. Saya kerja malam. So bila saya kerja malam dekat tempat area Bukit Jalil ni, saya punya tempat parking kereta agak jauh lah daripada tempat office saya. Sebab diorang siang dan malam memang ada orang kerja, tapi malam tak ramai lah. Saya kena letak dekat area dia punya padang tu lah. So biasalah bila saya kerja, ada time minggu saya kerja shift malam, ada minggu shift siang. So tak tentu. So satu hari tu, sebab masa tu pun saya muda lagi, saya kadang semayang tu rongak jugalah kan. So lepas satu hari tu, lepas saya habis kerja, saya terus pergi, saya ambil kerja half day masa tu. Malam tu saya half day. Lepas tu saya lepas habis kerja tu, saya jalan kaki pergi dekat parking kereta saya dulu. Saya pergi masa tu malam-malam. Saya ni minat lagu-lagu yang keras lah, irama-irama metal-metal macam tu. So bila malam-malam macam ni, sunyi kan, kita buka lah lagu kita sambil drive tu. Mata pun jadi keras lah kan, segar sikit. Gitulah. Jiwa-jiwa cik. Lepas tu bila saya dah pergi kat kereta, saya balik kerja tengah-tengah malam ni, kadang-kadang ada hari balik terus tidur, tak basuh kaki, terus tidur. Selalu macam tu, berulang-ulang lah hari-hari. So macam hari tu, bila saya balik tengah-tengah malam tu, saya sampai rumah, saya terus tidur, tak basuh kaki apa semualah. Solat pun tinggal masa tu lah. Lepas tu semenjak daripada saya balik tu, saya perasan kat rumah saya macam ada gangguan. Gangguan tu macam satu, mak saya lah. Bila mak saya siang-siang dekat rumah seorang-seorang, dia cakap pintu gerak-gerak sendiri. Kadang-kadang nampak macam ada orang kat tingkat atas. Padahal masa tu
Semua orang pergi kerja. Mak saya seorang-seorang lah kat rumah masa tu. Lepas tu sampai satu time kita dah rasa macam rumah tu panas tu. Rumah tu bila buka lampu malam pun rasa kelam, rasa tak ada seri lah macam orang cakap tu. Okay, so bila sampai satu time tu kerap tau, macam mak saya seorang-seorang kat rumah, dia dengar pintu bam. Pintu kat atas jenis pintu yang tebal tu, berat tu. So bunyi lah bam, sekejap bam. Mak saya tengok kat atas tak ada orang. Saya pun kadang-kadang hari saya tak kerja pun saya tengok kat atas macam tu, ada pintu, ada macam main pintu. Lepas tu makin lama makin serius lah, di mana macam adik saya selalu mimpi ngeri. Rasa macam pernah satu time tu saya tidur dalam bilik saya, rasa macam ada benda datang. Lepas tu dia duduk dekat ujung katil saya tak boleh gerak. Terkejang kejap. Lama lah. Lalu macam dah rasa berpeluh-peluh tu. Lepas tu dah baca-baca apa yang patut, baru boleh bergerak. Lepas tu ada satu time tu adik saya semua perempuan. So orang perempuan malam kan pakai baju kelawar kan. Itu je ada bang, kelawar je ada. Okey. Itulah biasa, baju kaftan, baju kelawar. Sampai adik saya 2-3 orang, semua orang sama jadi. Bila tidur dia punya baju kaftan tu kena sengkap, kena angkat. Dia tak sadar. Bila pagi-pagi kadang mak saya nak kerja, budak-budak ni sembahyang subuh, tengok terperanjat lah. Macam mana boleh sampai terbuka macam ni kan? Buka seorang. Maksudnya abang, okey sorry saya potong sekejap. Tak apa, cakap. Maksudnya gangguan tu ialah sehinggakan baju yang adik abang kan semuanya perempuan tadi kan, baju mereka tu diangkat ataupun ditarikkan sampai ke atas macam itu. Betul. Sampai parah dada tu. Itu dah. Mak pun terkejut lah bila jadi gitu. Lah. Sampai takkan sampai adik saya 3 orang perempuan, 3 kena macam tu. Macam pelik lah kan, macam mana boleh sampai macam tu sekali. Last ada satu time tu pun saya pernah macam balik kerja lah. Saya balik kerja masa tu dah pukul berapa saya tak ingat lah. Masa tu sampai satu time tu abah saya ada kat luar rumah. Saya sampai, saya keluar kereta, saya nak masuk dalam. Lepas tu abah saya tanya, tak bawa kawan-kawan masuk ke? Dan tu abah saya ingat saya bawa girlfriend saya balik masa tu. So saya tengok, abah ni gua hantu kot. Saya pun main cakap lah macam tu. Rupanya benda tu mengikut saya. Macam tu lah. Dia macam daripada tempat kerja saya tu, dia dah ikut balik rumah. Setiap kali saya pergi kerja rupanya dia balik, dia ikut seorang. Lepas tu sampai satu time tu kerap sangat, macam adik saya tidur ada gigit, ada kesan gigitan. So dah rasa lain lah, ni macam ada makhluk halus ke apa macam tu lah. So saya dengan mak saya masa tu kita orang free, kita orang pergi jumpa ada satu atuk ni atas recommendation kawan mak lah. Okay, so saya pergi jauh masa tu. Saya daripada rumah Ampang, saya pergi sampai ke Maran, Pahang. Okay, Maran. Okay, sebab ada recommendation kawan-kawan mak lah. Dia cakap atuk ni macam, dia bukan ustaz lah, dia macam perawat tradisional, dukun macam tu lah. So masa saya pergi ke rumah orang tua tu kebetulan dia memang biasa merawat orang. So hari tu saya pergi rumah dia, dia terus macam dalam TV tu lah, macam dia dah tahu. Saya dah tahu dah ni ada ngikut dia cakap saya. Dia cakap saya rasa ada benda mengikut daripada tempat kerja saya. Saya tak cakap tempat kerja saya kat mana, sebab dia macam ni orang lama-lama kan, dia tak tahulah main firasat ke apa. Bila dia tengok saya, dia cakap awak kerja kat tempat dulu tu tempat lumba kuda je. Dekat area office saya lah lama tu, sebelum jadi stadium, kat situ ada tanah tu dulu orang kata tempat buat lumba kuda lah. Lepas tu dia cakap dengan saya, benda ni nak ikut engkau, dia ni tak ada tuan. Dia orang ni, masa tu dia cakap dia orang tu berapa ramai cik. Dia cakap lah ada dalam 9-10 ekor dekat rumah tu. Dia duduk dekat atas bumbung malam-malam. Macam kalau siang-siang tak ada orang kat rumah, dia turun bawah, dia kacau lah, dia usik-usik barang. Macam orang perempuan ni memang selalu kena kacau lah. So macam
Apa saya tanyalah macam mana nak buat ni tu, cik. Lepas tu cik cakap macam ni lah, dia punya method untuk berubat ni, dia gunakan bini sebagai medium. Bini dia, benda tu masuk ke badan bini ni, dia cakap lah dengan saya. Dia cakap lah, kerana saya tak tahulah ni tokok tambah ke apa daripada orang tu kan. Dia cakap macam ni, aku ni berumur beratus tahun apa tak, dia cakap dengan saya, aku nak cari tuan baru, sudi tak kau jadi tuan aku, macam tu. Dia panggil seorang-seorang, dia dekat ada 9 ekor 9 kali saya kena buat. Dia cakap lah, dia nak cik tuan. Saya cakap saya tak setuju, saya tak nak jadi tuan siapa-siapa, saya ni pun banyak kurang. Tentulah ayat-ayat tentu. So setiap sekor saya buat 9 kali lah cakap dengan cik tu. So lepas tu dah sudah betul, okey. Yang selepas 9, yang ke-9 tu dia cakap dengan saya, baik, kalau macam tu aku pun tak mau mengganggu, aku nak cari tuan lain, aku akan tinggal ke tempat engkau, macam tu lah dia cakap. Lepas habis tu dia macam dia keluar, rasalah macam ada angin lalu tu, macam tu. Lepas tu saya pun tanya lah atuk tu kan, cik ini apa benda tu cik? Dia cakap lah dalam 9 ekor tu 5 ekor adalah pocong. Lepas tu ada 2 hantu raya dengan 2 pontianak, katanya lah. Saya tak nampak pun, tapi bila cakap memang berdua orang duduk kat atas bahagian bumbung. Lepas saya cakap saya tak nak tu, angin tu lalu, lepas tu nenek tu pun cakap dengan saya, dah, dia orang semua dah pergi. Bila saya dah buat macam tu, baru rasa rumah tu seri. Bila saya dah balik rumah tu, malam tu rasa rumah tu dah tak panas, rasa dah dah seperti biasa balik. Jadi biasa balik. Sebab sebelum tu memang rasa rumah panas sangat, padahal rumah ada aircon. Area pun tak adalah area yang tak ada pokok. Sepatutnya sejuk lah, tapi memang sesak rasanya masuk dalam rumah tu. Bila masa benda tu ada kat rumah pun, family jadi macam porak-peranda, panas rumah tu. Sebenarnya kalau nak cerita pasal benda tu boleh jadi berantakan tau. Yang boleh jadi bergaduh, adik-beradik, mak ayah kita bergaduh, kita dengar benda tu sebenarnya cerita panas lah kan. Macam tadi awak sebut, abang kami sebut tadi, rumah tu suram, tak ada seri, suasana panas kan, gangguan bunyi pintu, dan adik pula diselak kain dia. Banyak benda yang berlaku kat situ. Bukannya Brother Kamil percaya 100% dengan pakcik yang berada di Maran tu, tetapi cuma ikhtiar je kan. Betul, ikhtiar je. Dan diberkatakan yang pakcik tu boleh kan berubat apa benda yang berlaku. Jadi dah selepas dicuba dan akhirnya kembali pulih seperti biasa. Betul. Saya nak tanya, gangguan dalam banyak-banyak tadi, gangguan pintu tu bagi saya biasa. Tapi gangguan yang baju tu melibatkan adik, abang tu ditarik tu bukan seorang, 3 ditarik tu kan, itu adalah luar biasa. Betul. Masa ditarik tu, benda tu hanya sekali ataupun berlanjutan tu, brother? Benda tu berjadi dalam 2-3 hari juga, benda yang sama, tapi dia tak 2-3 hari straight. Mungkin contoh minggu ni pernah jadi, lepas tu minggu depan tak ada, lepas tu ada lagi. Itu yang sampai kita ikhtiar tu. Dan adik waktu itu untuk tidur pun dah jadi trauma ke apa? Betul, jadi trauma. Dia jadi sebab bila tidur pun mimpi seram-seram, mimpi nampak ada benda. So benda tu mungkin nak cuba kacau dia mimpi. Dan biasa orang ceritalah kalau orang perempuan ni mungkin dia nak cuba nak lah. Faham. Bila dalam mimpi. So pengajarannya di sinilah. Banyak-banyaklah zikir bila pergi mana-mana, baca ayat kursi, lindungi diri kita dan keluarga kita. Sebab kadang-kadang benda ni nampak macam simple, tapi kalau dah sampai dah buka baju tu, pada saya dahsyat tu. Betul bang, dahsyat bang. Melampau, dia bukan seorang tu dia buat 3 masalahnya loh. Betul.
um, kalau cerita yang tu itulah, sampai apa, abah saya dulu pun nampak ada perempuan ikut saya balik. Saya, benda tu bukan sekali dua, mana 2-3 kali sebenarnya. Orang cakap, kau asal tak bawa kawan kau masuk? Bila masa pula bawa girlfriend masuk untuk rumah? Malu lah kita ada adat kan, kita ada Yelah, Melayu kita, budaya Melayu. betul. Dan itulah yang abang sebut tadi kan. Abang kami cakap abang pernah tengok cerita yang di tu dah kan, yang di liwat tu kan. Okay, sebenarnya nenek dia pun cakap benda sama. Disangkakan yang cucu dia tu membawa girlfriend bawa masuk bilik. Dan kisah abang pun lebih kurang juga. Abah cakap apa, nampak abang bawa girlfriend Dia kata masa tu pun time-time macam apa, time-time tu macam saya pun tak berapa bersih masa tu. Kadang biasalah orang lelaki kan. Ingat sangka kau orang perempuan je yang tak apa-apa bersih kan. Orang lelaki sendiri punya pasal. Okay, ramai yang komen ni. Kalau abang cerita kan, ramai yang komen kan, dia tahu dah kenapa tak bersih tu. Tapi korang semua, ini abang kami ni the first time bercerita dalam bilik gelap. Okay, tak apa abang, apa abang cerita pun ni saya pun faham. Saya yakin kat bawah pun faham dengan abang cerita. Cuma kekurangan audio je kan, untuk kurang kuat je. Tak apa itu, nanti boleh kita fitkan balik bahagian ni. Okay, Boleh. dan saya nampak ada yang kat bawah tu, Ismail Hasan bosan. Oh, dia kata bosan. Okay, tak apa, biar je dia sekejap dia bosan. Tak Biarlah. hati pun biasa je. Tak apa bang, saya kalau orang-orang macam kita bosan, saya dah tunjuk dah ni. Okay. Ini maksudnya kita masuk dia dalam Betul. Settle. Kau bosan dengan kawan-kawan kau dalam ni. Okay abang, apa pengajaran abang untuk menutup tadi? Ada tambah-tambah sikit-sikit ke? Macam biasalah, kita pergi mana-mana pun dinding dirilah. Jangan ambil mudah kebersihan diri ni. Bila dia dah libat keluarga tu, tak best lah. Yalah. Okay, itu sajalah daripada saya. Jin pun tak pernah komen. Walaupun dia ganggu hari-hari, pekerjaan dia, apa yang dia buat tu, tambah tarik kain, tutup pintu, jin pun tak pernah mengeluh cakap bosan. Apa tak lagi manusia di bawah. Kan abang kan? Okay, abang, kami insyaAllah kalau kita jumpa lagi abang, kalau abang ada kongsi lagi cerita lain, boleh bang InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Nanti Jaga saya diri, pakai bang. Headphone pula. Okay, pakai headphone pula. Okay, boleh. Kalau boleh pakai headphone. Satu lagi, kalau tidur ni kan, pakailah seluar kalau boleh. Risau. Kena tarik belakang. Okay, jumpa lagi bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kisah-kisah seram dan misteri di bilik gelap. Sebelum korang terlupa, apa kata korang bantu like video ni dan juga subscribe tanda sokongan.